Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi anda boleh lihat tadi ada gangguan siaran. Adakah ini disengajakan? Saya tidak tahu. Tetapi lazimnya bila saya membincangkan satu topik yang tidak disukai oleh pihak tertentu, mungkin daripada pentadbiran, maka siaran saya sentiasa akan diganggu. Ya, ini bukan kali pertama. Ini dah berulang kali. Okey. Jadi adakah siaran tadi diganggu? Saya tidak tahu. Jadi saya minta maaf dan terima kasih kerana jika anda masih bersama saya. Jadi mungkinlah perkara yang disentuh ni tidak disukai oleh pihak tertentu. Tak apa, saya rumuskan sebab hari ini saya hendak lebih kepada soal jawab, sesi soal jawab. Cuma apa yang saya beritahu tadi adalah jangan sampai negara kita mengalami nasib yang sama seperti di Filipina dan di Sri Lanka. Di Sri Lanka, kerajaan dia tidak ada kemampuan untuk membayar balik hutang dan rakyatnya sedang terseksa. Di Filipina pula, satu keluarga yang terkenal dengan rasuah yang dahulunya memerintah Filipina kini telah kembali berkuasa menerusi anak dia, ya, semata-mata sebab politik wang, kerana mereka terlalu banyak wang dan rakyat sanggup menerima perasuah sebagai pentadbir. Jadi sedikit sebanyak ada unsur-unsur perkara yang berlaku dalam Filipina dan juga Sri Lanka yang sedang berlaku di Malaysia. Jadi di Malaysia sekarang ekonomi kita mudarat, politik kita mudarat, hanya kerana segelintir. Ya, bagi mereka yang baru masuk, ya, tadi ada gangguan siaran, saya terpaksa ulang siaran. Gangguan-gangguan sedemikian kerap berlaku kebelakangan ini, jadi harap bersabar. Okey, dan terima kasih kerana kembali. Ya, jadi di Sri Lanka contohnya, di Malaysia maaf. Jadi ekonomi mudarat, politik mudarat kerana segelintir pemimpin yang terdesak ingin berkuasa kembali. Mereka ni sama ada sudah disabit bersalah ataupun sedang menerusi perbicaraan mahkamah atas tuduhan jenayah rasuah salah guna kuasa. Dan pemimpin-pemimpin ni banyak wang. Dan dengan wang ini kita boleh menjurus ke arah situasi yang sama seperti mana yang berlaku di Filipina. Saya tahu event-event Najib ni ada pembayaran terlibat. Saya tahu selepas PRU14 ada event-event tertentu pembayaran terlibat supaya ramai hadir. Jadi semuanya melibatkan wang. Ya. Dengan wang ini persepsi boleh ditimbulkan. Dengan persepsi ini akhirnya ianya boleh mempengaruhi sikap-sikap tertentu dalam rakyat yang boleh memudaratkan negara. Jadi kita tidak ingin perkara ini berlaku. Pelabur makin takut. Kalau dulu pelabur takut, dia lari. Selepas PRU14, sebenarnya ianya disebabkan pentadbiran Najib. Sebab tidak lama sebelum kerajaan Pakatan Najib tumbang, DOJ keluarkan laporan yang menunjukkan pegawai-pegawai di Malaysia terlibat dengan skandal 1MDB. Kemudian Najib disyaki telah mencuri dana 1MDB yang disalurkan ke dalam akaun dia. Ya. Dan hari ini di dalam mahkamah kita pun sudah mendengar penjelasan saksi berhubung dengan perkara ni. Jadi bila laporan DOJ keluar, kesannya telah dirasai oleh kerajaan yang menggantikan kerajaan pimpinan Najib, iaitu kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi ekonomi terganggu gugat sedikit. Takkan satu kerajaan baru yang masuk terus ekonomi boleh mudaratkan ekonomi. Mustahil. Sebab ekonomi terganggu gugat sedikit, bukannya banyak, adalah sebab kerajaan yang menggantikan kerajaan pimpinan Najib telah membongkarkan hutang sebenar negara yang mencecah 1 trilion. Kemudian laporan-laporan DOJ yang keluar yang menyebabkan pelabur makin takut.
Jadi bila kerajaan baru mengambil alih pelabur, tunggu dan lihat apakah tindakan yang akan diambil untuk meyakinkan pelabur bahawa kerajaan yang baru tu telus. Ya. Jadi Najib telah meninggalkan satu beban hutang, satu beban defisit moral, satu beban defisit keyakinan pelabur kepada kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka tugas Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu amat berat, iaitu untuk sama ada menunda ataupun menghentikan projek-projek mega yang telah dilangsungkan oleh Najib, memandangkan Najib dituduh curi berbilion ringgit daripada 1MDB, dan menilai semula kontrak-kontrak projek-projek tersebut untuk memastikan tidak ada kepincangan, untuk memastikan tidak ada ketirisan atau kemungkinan ada dana disalurkan secara senyap kepada kroni-kroni Najib atau secara tidak langsung kepada Najib. Dan atas sebab itu ramai untuk sementara waktu terganggu gugat kerana projek-projek ni perlu dinilai semula, ya, demi rakyat. Dan akhirnya beberapa kontrak telah dinilai semula, dirunding semula, dan salah satu kontrak yang dirunding semula sebenarnya telah menyelamatkan negara ni apabila ianya berjaya dikurangkan kos lebih 20 bilion. Dan 20 bilion ini, penjimatan ini boleh membantu membayar balik hutang negara keliling pinggang yang ditinggalkan oleh Najib. Ya. Jadi beransur-ansur langkah-langkah telah diambil untuk memperbetulkan keadaan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi dalam pada keyakinan pelabur kembali perlahan-perlahan, ya, Najib dengan gerombolan dia telah bersubahat dengan pihak-pihak tertentu di dalam Pakatan Harapan untuk merampas kerajaan menerusi pintu belakang. Jadi apabila pelabur melihat seorang yang terpalit dengan jenayah ini berbuat demikian dan tidak ada sesiapa yang boleh menghalang, keyakinan pelabur sekali lagi menjadi teruk. Mereka melihat orang ni, ya, kita dulu berurusan dengan orang ni, kemudian selepas kita dapat tahu skandal-skandal kecurian dana berbilion ringgit, kita mengambil satu langkah ke belakang dan kita memberi peluang kepada kerajaan baru untuk buktikan bahawa mereka mampu memperbetulkan keadaan. Apabila kami baru nak yakin, kita lihat orang ni cuba rampas kembali kerajaan dan mentadbir secara tidak langsung. Bukannya Najib yang mentadbir, tetapi secara tidak langsung, sebab dia terlibat dalam gerombolan blok kerajaan baru yang ditubuhkan menerusi pintu belakang. Dan seterusnya pelabur lihat dia ni makin bermaharajalela, menumbangkan pula kerajaan Muhyiddin Yassin untuk menubuhkan kerajaan UMNO, dan kini cuba menumbangkan Perdana Menteri UMNO sendiri ataupun menekan Perdana Menteri UMNO untuk mengadakan pilihan raya supaya gerombolan dia, ya, gerombolan kluster mahkamah yang sama terbalik dengan jenayah ini dapat menguasai semula negara. Jadi pelabur makin lama makin takut, makin lama makin takut. Ini sedang memudaratkan negara. Kita sudah ada laporan-laporan daripada pakar-pakar, agensi-agensi pakar tersohor di dunia yang menunjukkan kegagalan takbir urus, masalah takbir urus adalah, dan masalah ketidakstabilan politik adalah antara sebab negara kita keadaan ekonomi dia antara terburuk di rantau ini. Ya, jadi ada laporan, ya, pelabur takut melihatkan semua ni. Ya, sekarang nilai mata wang pun sudah terjejas teruk. Ya, semua negara menghadapi kesan daripada kemurungan, ya, ekonomi global, ataupun orang kata penurunan dalam prestasi ekonomi global. Tetapi mengapa negara kita antara terburuk pencapaian dia? Ya, negara-negara seperti Filipina, Sri Lanka yang dahulu jauh ke belakang kita, sekarang kita masih makin menghampiri mereka. Jadi semua ini adalah satu yang menakutkan, dan masa depan anda akan terjejas, masa depan nampaknya tidak cerah. Jadi kita perlu lakukan sesuatu
pastikan di PRU 15 anda semua keluar mengundi. Ya, anda boleh mula bertanya soalan sekarang ya. Jadi pastikan di PRU 15 anda semua keluar mengundi, dan rayu ya kepada Yang di-Pertuan Agong agar didirikan darurat politik. Sebab jika pilihan raya berlaku dan jika terlalu ramai tidak keluar mengundi, pilihan raya akan gagal. Ya, akan gagal menyuarakan mandat sebenar rakyat. Kerana kita lihat di Johor, hampir 50% tidak keluar mengundi, BN menang 2/3 walaupun lebih 75% pengundi pendaftar tidak memilih BN. Maknanya sebenarnya pilihan raya kini sudah gagal menyuarakan mandat sebenar rakyat. Jadi dengan cara ini, jika dengan menggunakan wang, kuasa dan kedudukan atau WKK, mereka yang terpalit dengan jenayah berjaya kembali menguasai tampuk kepimpinan negara, negara kita akan mudarat. Dan saya tidak syak kita menghala ke arah situasi ekonomi politik Sri Lanka dan Filipina. Jadi itu saja pencerahan pendek saya. Maaf sekali lagi tadi saya buat live tapi telah diganggu ya. Jika anda ada soalan ya, saya nak lebihkan soalan jika ada lah. Anda boleh mula bertanya sekarang ya. Dan sebentar lagi selepas live saya akan letakkan link kepada artikel-artikel berkaitan, jadi pastikan anda rujuk artikel-artikel berkenaan. Ya, ada tak soalan? Hari ini saya buat live awal sikit ya. Jadi tidak ada soalan ya. Okey, baik. Pastikan anda share ramai-ramai. Okey. Dan seperkara lagi, saya pun lihat ada gambar pengantin baru ya, Najib pengantin baru. Benar atau tidak, Najib belum buat penafian. Jadi hari ini pun Najib buat banyak update tapi tidak ada penafian. Jadi jika andai kata ianya benar, maka selamat pengantin baru lah. Okey. Muhammad Malik, apa cara mengatasi perkara ni? Cara mengatasi perkara ni bagi saya dah sebut banyak kali, iaitu kita adakan darurat politik ya. Dan ditubuhkan ordinan darurat di mana secara paksa beberapa isu politik dihentikan dan pentadbiran atau tadbir urus negara dipindahkan kepada The Rakyats Council. Itu adalah cadangan saya, di mana The Rakyats Council ini dibarisi tokoh-tokoh negarawan seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razaleigh Hamzah ya, 2-3 tokoh politik lain. Kemudian ada 2-3 tycoon tersohor terkenal. Kemudian ada tokoh-tokoh pemikir ya, dari kalangan rakyat biasa. Kemudian ada ahli guaman tersohor seperti yang saya cadangkan, Muhammad Hanif Khatri Abdullah. Kemudian ada contohnya bekas Pesuruhjaya SPRM Abu Kasim contohnya ya, dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Ini menjadi The Rakyats Council yang benar-benar menjiwai rakyat, yang dipercayai rakyat, yang mentadbir urus negara di bawah darurat politik bagi menyelamatkan negara ni. Nur Azmi Ismail, adakah kemungkinan rakyat Malaysia nak boikot pilihan raya? Kemungkinannya amat tinggi. Kemungkinannya amat tinggi. Si Jambul, Ismail Sabri PM yang lemah. Pada ketika ini, sesiapa sahaja jadi PM akan menjadi PM yang lemah kerana kerajaan ini didirikan menerusi pintu belakang atas sokongan yang cukup makan. Maknanya amat rapuh. Dan bila keadaan ini terjadi, untuk elak tumbang, PM terpaksa menuruti segala yang kehendaki oleh MP-MP, termasuk menyogok jawatan dan kedudukan walaupun tidak bersesuaian dengan kemampuan, kelayakan dan sebagainya. Dan inilah yang telah menyebabkan kegagalan-kegagalan yang kita lihat.
Ya, dan ini adalah kumpulan pengkhianat. Jadi pengkhianat, bila nama pun pengkhianat, sikap pun pengkhianat. Jadi apa yang mereka lakukan amat sukar dipercayai. Ketulusan mereka tidak ada, mereka hanya inginkan kuasa. Sebab itu mereka khianat, mereka nak kuasa. Ya. Okey, ada orang tadi tanya pasal pengampunan. Ada tak Najib akan dapat pengampunan? Anda perlu faham, pengampunan ini hanya boleh dipertimbangkan setelah dijatuhi hukuman, setelah Najib menerusi seluruh proses mahkamah termasuk keputusan Mahkamah Persekutuan. Kemudian andai kata didapati bersalah, dia dijatuhkan hukuman, dia menjalani hukuman dulu, baru boleh dipertimbangkan pengampunan. Ya. Ismail Sabri diam, tak banyak cakap, tapi UMNO painted a picture of Ismail Sabri sebagai lemah. Sebenarnya setakat ini Ismail Sabri amat cekap dengan cara dia menangkis segala percaturan kluster mahkamah. Itu saya mengaku. Dia amat cekap cara dia menangkis percaturan kluster mahkamah. Segala tekanan yang diberikan oleh kluster mahkamah supaya dia bubar parlimen, amat cekap dia tangkis. Dan kini kluster mahkamah amat cemas. Mengapa saya kata amat cemas? Anda rujuk kepada video terakhir saya di YouTube Regi JC Ritaudin. Ada 2-3 video yang ada perkataan kluster mahkamah cemas tu. Anda rujuk, anda teliti hujah saya. Muhammad Malik, The Rakyat's Council, adakah ia cukup memadai untuk mengembalikan maruah negara? Ya, kerana pelabur tidak yakin dengan kemampuan ahli-ahli politik yang sedia ada untuk membentuk kerajaan. Ya, dan pelabur tidak yakin dengan sesiapa sahaja yang jadi Perdana Menteri. Tetapi The Rakyat's Council akan mematikan sementara politik. Jadi ahli-ahli parlimen akan menumpu kepada isu kerakyatan di dalam parlimen, dan The Rakyat's Council akan menumpu kepada pentadbiran negara, dan di situ ada tokoh-tokoh yang berkemampuan, berkelayakan, dan apabila pelabur melihat perkara ni, pelabur akan yakin. Si Jambul, bolehkah kerajaan ditadbir oleh tentera? Kalau soalan ini anda setakat tanya saya boleh ke tidak, jawapannya bolehlah. Kes Al-Tantuya dibuka semula tak? Okey, kita perlu lihat sistem kehakiman perundangan kita. Apabila satu kes tidak boleh, setelah habis dibicarakan, tidak boleh dibuka sewenang-wenangnya, melainkan mahkamah diyakinkan ada benar-benar perkara baru yang tidak wujud sebelum ini, yang baru wujud, yang perlu diambil perhatian, ada kemungkinan kes dibuka semula. Kalau sekadar sesuatu perkara yang wujud sebelum ini, bukti dan sebagainya, yang tidak diendahkan oleh pendakwaan dan sebagainya, maka ini tidak boleh menjadi asas untuk buka balik kes. Jadi bukan mudah untuk buka balik satu kes yang sudah habis dibicarakan. Zalah Mahrul Idris, mudah-mudahan ada orang take initiative to create the Rakyat's Council. Harap-harap begitulah. Harap-harap begitulah yang saya amat doakan akan berlaku darurat politik. Jadi itu sahaja live saya hari ini. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan wajib baca link-link artikel yang akan saya letakkan di ruang tajuk sebentar lagi. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.